Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. We are still in the we are still in the port services. Okay, previously we had discussed about two, actually four dah kan. Okay, four uh, port services. Okay, but the first three kita cakap tentang jenis-jenis kargo. Okay, perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan jenis-jenis kargo iaitu apa dia cuba sebut? Okay, so kita ada bulk, kita ada liquid bulk dan kita ada container. Okay, lepas tu kita juga telah membincangkan tentang perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan kapal. Okay, kapal tu sampai ke perairan pelabuhan. Okay, so beberapa tugas lah kat situ basically ada. Ada berapa? Okay, ada aid to navigation, pilotage, and then towage, and then berthing and berthing and unberthing. Okay, so ada 4. Alright, okay, so marine services. Dan lain-lain lebih berkaitan dengan tugas-tugas administrations ataupun perkhidmatan yang berkaitan administration seperti yang yang ada ni. Okay, our next port services adalah procurement. Okay, procurement ni awak ada paper procurement kan? Okay, so ianya berkenaan dengan pembelian. Right? Okay, pembelian juga kita juga memberi perkhidmatan, pelabuhan juga memberi perkhidmatan berkenaan dengan pembelian. Okay? Okay, ataupun procurement. Procurement is described as the activities and process to acquire goods and services. Okay, ianya dikenali sebagai satu aktiviti untuk mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan. It involves the activities in establishing fundamental requirements, sourcing activities such as market research and vendor evaluations, and negotiations of contracts. Okay, so macam mana kita nak beli barang, kita carilah supplier kan. Okay, so macam mana nak cari barang? So kita cari supplier. Okay, saya ulang semula ya. Okay, procurement ni adalah satu proses untuk mendapatkan barang. Okay, so satu proses untuk membeli sesuatu barangan dan perkhidmatan. Okay, so dia melibatkan aktiviti-aktiviti. Contohnya, okay, mula-mula kita buat apa? Mula-mula kita kenal pasti dulu apakah barang yang kita nak. Okay, lepas tu cari suppliernya. Kan? Okay, cari suppliernya. Lepas tu kita negotiate dengan supplier tersebut tentang tema-tema ataupun tema-tema kontrak ataupun rundingan lah that match win-win situation kat situ. Okay, rundingan yang tema-tema yang kita persetujui untuk pembelian tersebut dari segi harga, dari segi spesifikasi dan sebagainya. It also include the purchasing activities required to order and receive good. Okay, dia juga termasuk aktiviti-aktiviti pembelian untuk menempah dan mendapatkan produk. Okay, so semula procurement adalah satu proses dan aktiviti yang terlibat dalam mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Okay, so imagine kita nak beli barang, kita buat apa? Kita tentukan dulu apa spesifikasi barang yang kita perlukan, apa barang yang kita perlukan. Lepas tu kita sourcing activity, kita cari sumber yang boleh membekalkan kita barangan tersebut. Okay, so bila dah cari sumbernya, kita dah cari supplier, kita negotiate. Lepas dah negotiate, dah setuju, dah close deal. Okay, so kita pun buat tempahan, dan buat tempahan kita uruskan pula penerimaan. Okay, so kalau siapa yang biasa kerja ataupun biasa dengar LPO lah, invoice lah, kan. Okay, so tu semua adalah terlibat dalam proses procurement. Okay, so ni awak belajar detail lah. Okay, awak lebih pandai dari saya. Okay, dari segi procurement ni. Awak belajar detail in one paper kan. Right? Next. Okay, so this is very close to you also. Okay, so selain daripada procurement, kita juga ada, mesti adalah dekat port. Okay, bukanlah mesti, maksudnya biasa ada di port. Since that dia berkaitan dengan kargo, dia berkaitan dengan
containers, ya, right? Okay, so kita dia berkaitan dengan transport. Okay, so of course ada juga perkhidmatan berkaitan dengan logistik, ya. So what is logistic services? Is the process of planning, implementing and controlling the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirement. Yang ini memang kena hafal lah student logistik kan. Okay, so apa dia perkhidmatan logistik? Perkhidmatan logistik adalah, okay, so the idea is, saya ringkaskan ya. The idea is, perkhidmatan logistik adalah adalah satu proses menyampaikan barang dari point of origin, okay, daripada supplier sampai ke customer. Okay, kita panggil apa? Inbound dengan outbound kan. Okay, so sepanjang dari supplier ataupun dari first manufacturer, dari pembekal bahan mentah hingga ke manufacturer barang siap, okay, kepada customer untuk membeli barangan siap tersebut. Okay, so the whole flow dah. Alright. Okay, so apakah aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam inbound dan outbound ni? Alright. Okay, so the whole flow tu. Okay, so aktiviti-aktiviti dia banyaklah kan. Okay, so aktiviti dia first ada procurement tadi. Okay, so tapi procurement tu is internal. Alright, yang lain-lain yang boleh dijadikan perkhidmatan adalah nak sampai tu mestilah ada transport. Okay, so in between kalau tak sampai kenalah simpan, ada warehousing. Alright, warehouse tu macam mana nak simpan. Kita ada juga packaging. Kita talk about also material handling. Macam mana nak simpan, apa bahan digunakan. Okay, masa dekat manufacturer, kita ada production planning. As I said just now, kat situ adalah proses procurement and purchasing. Dan selanjutnya, kita mesti ada customer service untuk update sama ada barang dah sampai, apa lagi customer nak dan sebagainya lah. Okay, so ini adalah 7 elements ataupun 7 aktiviti yang ada dalam perkhidmatan logistik. Okay, so kesimpulannya, okay, selain daripada perkhidmatan berkenaan dengan kargo tu sendiri, okay, kapal tu bawa apa, kapal tu bawa kargo. Okay, so sebab ada tiga jenis kargo utama yang kita dah sebut sebelum ni. Okay, bulk, liquid dan juga container. Yang dibawa dalam container. Okay, lepas tu berkaitan kapal di perairan pelabuhan. Okay, lepas tu kita ada procurement. Okay, dan next kita ada juga logistik service. Okay, so itu adalah 4 kategori services yang boleh diperolehi di pelabuhan. Okay, dan yang terakhir baru kita bincangkan tadi adalah logistik services. Okay, so ni adalah the whole process ataupun semua aktiviti-aktiviti yang berkaitan dari barang mula barang tu daripada supplier, point of origin, untuk menyampaikan barang daripada supplier tu hingga ke manufacturer untuk proses bahan siap, okay, dan kemudiannya sampai kepada customer. Okay. So the whole process lah daripada supplier kepada manufacturer, that is inbound. Okay, lepas tu daripada manufacturer kepada consumer itu adalah outbound. Okay, so the whole process, apa berlaku dalam the whole process, itu adalah logistik management. Itu memastikan perancangan dan pelaksanaannya yang efektif dan efisien. Okay, so tapi apakah aktiviti-aktiviti yang berlaku antara supplier kepada manufacturer kepada consumer tersebut? Okay, so of course kita dah sebut dah tadi, transport. Kita kena ada transport nak bawa barang. And then kena ada warehouse untuk simpan barang. Kita juga packing. Kita juga fikir tentang apa bahan nak gunakan, material handling. Lepas tu kena fikir production planning, macam mana barang nak dikeluarkan. Semua ni awak ada belajar dalam inventory management contoh kan. Okay, so procurement and purchasing. Dan last sekali customer service. Okay, so sebab barang sampai kepada pengguna kan. Okay, so kita kena
update apa barang dia nak lagi. Okay, barang dah sampai elok ke tidak dan sebagainya. Okay, so tu 4 kategori perkhidmatan pelabuhan. Okay, terima kasih.